Penyelidikan Sosial dan Ekonomi SERI mengetengahkan 10 polisi yang perlu dilaksanakan dalam kerajaan baharu pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam 100 hari pertama. SERI berpendapat adalah sesuatu yang amat penting bagi pentadbiran baharu mengenal pasti dan mengutamakan beberapa perkara dalam menghidupkan semula Malaysia yang terjejas akibat pandemik. 10 polisi yang dicadangkan itu meliputi 5 bidang, antaranya yang disenaraikan adalah kepentingan penjagaan dan kelestarian alam sekitar. Apa yang diperincikan SERI adalah 2 perkara iaitu pertimbangkan keperluan untuk kurangkan risiko persekitaran sebagai sebahagian daripada respons kesihatan awam. Juga Parlimen harus semak semula Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dengan tambah isu perubahan iklim dan kelestarian dalam pengurusan rumah hijau. Kita sebenarnya nak merungkai cadangan ini terus bersama Presiden Persatuan Pecinta Alam Malaysia, Profesor Dr. Ahmad Ismail. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Okey Prof, dalam polisi persekitaran yang SERI gariskan, perlunya ada pertimbangan dalam mengurangkan risiko persekitaran. Apa mungkin perkara penting yang perlu kerajaan lakukan, perkara utama yang perlu disegerakan dalam mengurangkan risiko persekitaran yang merupakan sebahagian dari tanggungjawab kesihatan awam ni? Pertama kali saya ucap terima kasih kerana menjemput saya dan saya nak ucap tahniah kepada kabinet baru di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ni, dan telah memberikan satu wawasan baru untuk kita berganjak dan terus ke hadapan, terutama dalam hal-hal berkaitan dengan kelestarian alam semula di alam sekitar. Sebenarnya pada saya banyak perkara berkaitan dengan alam sekitar yang perlu ditangani segera, yang mana mungkin dalam masa 100 hari ini mungkin sekadar pernyataan baru dan mungkin dalam bentuk tindakan segera yang boleh memastikan kesinambungan pernyataan-pernyataan lama dan tindakan-tindakan lama yang belum selesai yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Itu sangat penting. Tapi berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini, saya melihat perkara yang mungkin kita tahu, kita beri perhatian, tetapi kita tidak mengambil tindakan proaktif. Misalnya, Persatuan Pecinta Alam banyak menjalankan aktiviti bersama orang asli, bersama-sama penduduk komuniti yang di pinggir hutan, yang membantu kita dalam aktiviti sukarelawan sebagai mata dan telinga kerajaan dalam mengawal aktiviti-aktiviti pemburuan haram, pemusnahan dan sebagainya. Dan mereka ini kita selalunya nasihatkan dalam keadaan COVID ini tidak berhubung terus dengan masyarakat luar, takut mereka berinteraksi. Seperti kita tahu, kawalan terbaik pandemik ini ialah untuk memutus karantaian dan tidak berhubung dengan masyarakat yang telah dijangkiti atau berkemungkinan membawa virus. Jadi saya ingin mencadangkan tindakan segera. Kerajaan patut melihat mereka ini kerana sudah pun ada kes-kes berlaku dan cara hidup mereka hari-hari itu mungkin boleh meningkatkan kes ini. Pengiktirafan kepada NGO-NGO tertentu dan penglibatan pihak swasta sangat dihalu-halukan dan kerajaan patut buat pernyataan kerana ini adalah satu tindakan kawalan yang perlu mempunyai SOP ataupun peraturan yang sesuai. Yang lain ialah kita banyak perkara yang disebut tadi tentang polisi, peraturan, langkah-langkah penguatkuasaan mengundang akta alam sekeliling yang disebut tadi itu. Sebenarnya kita perlu mempunyai pasukan khas yang sentiasa melihat perkara ini. Banyak misalnya dasar pelbagai biologi kebangsaan, akta kualiti alam sekitar dan lain-lain lagi yang mungkin panjang kalau kita nak sebut di sini. Yang penting kerajaan mesti menumbuhkan satu pasukan khas untuk melihat secara berterusan dan menambah baik di mana perlu, selari dengan perubahan semasa dan keadaan, dan terutamanya kita sekarang dalam menghadapi perubahan teknologi yang pesat, perubahan teknologi komunikasi yang pesat. Jadi kita di zaman IR 4.0 ini perlu melihat seperti artificial intelligence, IoT dan sebagainya, mestilah lebih cepat kena lihat, dan semua ini perlu lebih terbuka dan cepat. AI dan IoT ini boleh membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat dan cepat supaya rakyat dapat melihat hasil apabila mereka menghadapi masalah ataupun mereka ingin melihat satu perubahan baru dalam pelaksanaan ataupun penguatkuasaan peraturan atau pelaksanaan polisi kerajaan. Perkara-perkara lain seperti pencemaran udara, pencemaran air yang memberi kemudaratan kepada masyarakat perlu memberi tindakan, kerajaan perlu mengambil tindakan yang proaktif. Peristiwa-peristiwa seperti pencemaran Sungai Selangor, pencemaran Sungai Semenyih,
yang telah menjejaskan perkhidmatan bekalan air itu, kalau boleh rakyat tak nak dengar lagi lah. Jadi kita kena satu tindakan segera yang sistematik menggunakan teknologi dan kepakaran yang kita ada supaya tidak berulang. Jadi peristiwa-peristiwa seperti Sungai King Kim, peristiwa-peristiwa tahunan Cameron Highlands, semuanya perlu dilihat secara berterusan dan memberikan keyakinan kepada rakyat supaya bersedia dan kejadian ini tidak berulang. Selain itu, saya nak menyentuh yang penting yang MNS perjuangkan ialah tentang kehilangan habitat dan kepupusan flora dan fauna. Ini kita kena lihat secara serius melalui struktur organisasi yang sedia ada, peraturan undang yang sedia ada, dan ditambah baik dengan melibatkan pemegang taruh atau stakeholder di berbagai peringkat di mana sesuai. Kerajaan ada banyak peringkat seperti pensijilan aktiviti-aktiviti yang berkaitan perhutanan, polisi-polisi kerajaan dalam menjaga alam sekitar tertentu. Jadi kita perlu melibatkan. Ya, Prof. Apa yang Prof katakan mengenai polisi itu, ada juga cadangan yang dikeluarkan oleh SERI ini yang berkata bahawa Parlimen perlu semak Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Mungkin boleh Prof terangkan secara ringkasnya mengenai kepentingan untuk tambah beberapa perkara seperti perubahan iklim dan juga pengurusan rumah hijau. Pandangan Prof mengenai saranan ini dan apa manfaatnya kepada semua, kenapa ia penting dilakukan? Sangat baik soalan tu. Saya pun ada nak sebut sedikit lagi kerana kali ini bukan perkara baru. Kerajaan telah terlibat dalam peringkat antarabangsa seperti perjanjian Paris, Kyoto, protokol dan sebagainya, macam-macam lagi. Dan bila kita buat satu perjanjian, persetujuan, kita ada polisi dan kita kena laksanakan. Kita kena tukarkan ataupun memastikan bahawa polisi itu menjadi satu amalan. Ini satu yang sangat penting. Mungkin pendidikan, pembangunan sumber manusia, penyediaan peruntukan dan sebagainya perlu. Sebab itu saya sebut awal tadi, satu jawatan khas untuk melihat polisi atau peraturan-peraturan, langkah-langkah penguasaan yang melibatkan alam semesta jadi perlu ada. Dan kita boleh melihat secara berterusan. Kita tidak boleh menunggu bencana baru kita nak cakap tentang climate change macam berlaku di Gunung Jerai baru-baru ini. Masing-masing membuat analisis dan data-data lama dikeluarkan. Terusan Wan Mak Saman dibicarakan. Laluan-laluan air yang sedia ada dibicarakan. Tapi pembangunan berterusan berlaku tanpa melihat kepada perkara asas. Sebab itu satu jawatan kuasa khas perlu dilihat. Perkara Akta Alam Sekeliling ini sudah lama disebut. Saya ingat 2018 kita dah bercakap banyak bila peristiwa Kim dan sebagainya berlaku. Tetapi kita tak tahu sejauh mana perkara ini sudah diambil tindakan. Jadi pernyataan-pernyataan yang sentiasa berkaitan ini perlu dilakukan supaya rakyat melihat perkembangan. Kita tak nak nanti berlaku lagi insiden lain, kajian perlu dilihat. Perubahan penambahbaikan akta perlu dilakukan. Tetapi tidak ada satu pasukan untuk melihat secara berterusan. Akhirnya kita membuat satu perubahan yang tidak mantap dalam undang-undang kita. Sebab itulah kalau kita lihat sejauh mana yang saya sebutkan tadi, IoT dan AI ini dimasukkan dalam kaedah penyelesaian ataupun tindakan penguasaan bagi membantu pengawalan alam sekitar. Kalau kita lihat itu, kalau kita lihat alam sekitar dari pencemaran alam, pencemaran udara, pencemaran air. Kalau kita lihat isu harimau yang kita sebutkan memerangi pemburuan haram ini sejauh mana kita lakukan. Saya tahu ada agensi-agensi tertentu sangat serius di akar umbi, tetapi populasi harimau masih terus berkurangan. Jadi maknanya pelibatan secara menyeluruh kerajaan federal, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu ada. Sejak agensi-agensi yang terlibat, kita perlu fikirkan bagaimana keadaan penyelesaian secara segera atau penyelesaian secara jangka panjang. Ini perlu dilihat oleh pakar-pakar yang perlu berada dalam satu jawatan kuasa secara berterusan. Baik, Prof, terima kasih untuk ulasan dan cadangan berkenaan. Itu tadi Presiden Persatuan Pecinta Alam Malaysia, Profesor Dr. Ahmad Ismail dalam merungkai mengenai isu alam sekitar dan dalam 100 hari yang perlu dibuktikan oleh jemaah menteri baru.